Kita intro dulu. Kalau tak reti nak buat kerja, letak je lah jawatan tu, bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi. Krisis beras tempatan yang melanda negara kita ini mungkin akan menemui penghujungnya, tetapi bukan dengan cara yang kita nak. Macam mana kita tahu, tuan-tuan, krisis beras tempatan telah melanda negara kita ini sejak tahun lepas lagi. Carilah dekat mana-mana kedai sekalipun, memang anda takkan jumpa beras tempatan. Wa ima kedai besar ke, kedai kecil ke apa ke, bayang pun tak ada. Satu-satunya tempat yang anda bakal jumpa beras tempatan, itu pun dalam kuantiti yang sangat-sangat sedikit, ialah dekat jualan-jualan rahmah. Dan benda ini telah saya highlightkan dalam video saya yang ini, yang telah saya rakamkan beberapa hari lepas, di mana saya telah membangkitkan ketika beras dimonopoli, konon-kononnya dimonopoli oleh Syed Mokhtar Abu Khari dan juga Bernas, kita tak pernah langsung ada masalah bekalan beras tempatan. Tetapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim memecahkan monopoli Syed Mokhtar Abu Khari, konon-kononnya memberikan kepada beberapa syarikat untuk mereka bersaing secara adil, mengelakkan monopoli pasaran dan sebagainya. Ambil kau, sampai kesudah beras tempatan tidak ada dekat pasaran. Dan ini diburukkan dengan krisis beras antarabangsa yang menyaksikan beberapa negara pengeluar utama beras seperti Thailand dan juga India menyekat ataupun mengurangkan ekspor beras mereka, menyebabkan kita mengalami krisis beras yang memang sangat-sangat luar biasa kalau nak ikutkan. Tak pernah berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akibat daripada itu, harga beras pun mencanak-canak naik, dan beras tempatan pun sampai kesudah tak nampak batang hidung. Kenapa? Kerana beras tempatan adalah barang kawalan. Harganya tak boleh naik daripada RM2.60 untuk 1 kilogram. Tengok baru-baru ini, tuan-tuan dan puan sekalian, muncul satu cadangan daripada Mesyuarat Khas Majlis Tindakan Kos Sara Hidup ataupun NAKOL berkenaan dengan harga beras ini, di mana mereka mencadangkan kerajaan kena selaraskan harga beras import dan juga tempatan bagi mengatasi masalah manipulasi dan juga penipuan dalam industri beras. Itu yang dicadangkan oleh NAKOL. Nak elakkan masalah penipuan, nak elakkan masalah manipulasi, ambil kau naikkan harga beras, selaraskan harga beras tempatan dan import bagi sama, supaya tak berlaku penipuan dan sebagainya. Inilah cadangan yang paling bangang pernah saya dengar, tuan-tuan dan puan sekalian, yang dilakukan oleh NAKOL ini. Dan kalau tak salah saya, si ahli parlimen yang melompat tu, Syed Abu Hussein tu, dia menjadi ketua kepada salah satu jawatan kuasa dalam NAKOL ini. Ini ke takat yang kau boleh buat, wahai Syed Abu Hussein? Konon masa mula-mula kau dapat jawatan, oh, saya ada formula untuk menurunkan harga barang dan saya telah bentangkan kepada Perdana Menteri. Ini ke formula kau? Turunkan harga barang. Kalau otak kau, kepala bapak kamu, kepala bapak engkau, kepala otak engkau, otak engkau. Ini semua kerja orang gila ni Allah. Apa yang kau cadang ni akan menaikkan lagi harga beras dan akan menyebabkan satu lagi teori domino yang akan melanda negara kita ini. Ini je lah cadangan konon-konon porah. Ini semua boyo. Tetapi sebelum itu, tuan-tuan sekalian, bunga-bunga untuk menaikkan harga beras tempatan ini dah lama dah. Sejak November tahun lepas lagi, ketika Mat Sarbu dalam parlimen menyatakan bahawa memang ada keperluan untuk menaikkan harga beras. Konon-kononnya harga beras sudah lama tidak direview dan harganya masih kekal rendah. Konon-kononnya lagi sekali untuk membantu para petani dan pesawah dan macam-macam lagi. Bongak je kerja kau. Dia punya ayat tak ingat dunia, tuan-tuan. Masa korang jadi pembangkang, siap berdemo depan parlimen sebab nak menuntut penurunkan harga barang dan sebagainya. Bila korang jadi kerajaan, satu persatu naik, tapi korang boleh buat alasan yang bukan-bukan. Cuba bayangkan kalau mereka ini pembangkang dan kerajaan pada kita itu, katakanlah kerajaan PN ke, kerajaan Najib ke, percayalah akan ada orang yang akan boleh tengah jalan diketuai oleh Mat Sarbu. Ini masalahnya. Kita ulang, kalau Najib tak turunkan harga barang, kita turunkan Najib. Tetapi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita nak highlight perkataan cuba untuk mengatasi masalah manipulasi dan juga penipuan berkenaan dengan pembekalan beras ini. Yang ini paling kelakar. Cara mereka untuk mengatasi masalah manipulasi dan juga pembekalan beras ini ialah dengan cara menaikkan harga. Tunduk pada kehendak kartel, tunduk pada mereka punya kemahuan. Dah lah tahun lepas harga ayam diapungkan atas kehendak kartel. Selepas ini gula juga mungkin akan naik harga, juga kehendak kartel. Sekarang beras pula. Dan kita dah jumpa pun satu berita baru-baru ini, sawit tiba-tiba pula kurang dalam simpanan negara. Ini pun bunga-bunga nak naik harga juga masalahnya. Semua ikut kehendak kartel. Padahal dulu Datuk Seri Anwar ketika menjadi ketua pembangkang, bukan main. Dikatanya kerajaan terdahulu cukup ikut kehendak kartel, ikut kehendak orang kaya-kaya yang memanipulasi pasaran. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya tak akan benarkan semua ini jadi. Mana pergi janji anda, wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dah campak masuk longkang ke apa masalahnya? Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa?
Kamu berdua yang bodoh. Hamba bodoh, Tuan. Tetapi akan ada orang kata, habis tu apa solusinya? Papa Bear ni pandai memekak dan sebagainya. Saya ada solusinya. Tetapi saya rasa, saya bukan orang yang terbaik untuk menyampaikan idea tersebut kepada anda. Apakah solusi yang patut kita buat? Saya dah serahkan benda ini kepada sahabat baik saya, iaitu YB Viral. Di mana dalam satu podcast live beliau bersama-sama dengan Arman dan juga Kak Dayang Kuintan, beliau betul-betul marah dengan tindakan yang bakal dilakukan oleh kerajaan ini. Sebab bagi beliau, tindakan kerajaan ini merupakan satu kebodohan kalau nak ikutkan. Dan beliau telah mengemukakan satu cadangan tindakan yang saya rasa kerajaan boleh take note sebenarnya. Minta maaf atas nada beliau yang keras sebab kami semua tengah marah pada ketika ini. Tetapi poin beliau sangat-sangat wajib untuk kita perahulusi. Tonton. Sebenarnya kan, dia kata tak boleh nak ni manipulasi beras. Manipulasi beras. Siapa yang benarkan manipulasi ni? It is you government yang allow kan. Kau kata kau tak boleh control beras ni. Is it so difficult to control local beras? Of course not. Kau bawa pergi kilang, kilang semua ada permit. Very simple. Kau suruh kilang, kau kalau tak nak permit kau kena tarik, kau kena beritahu di mana beras tu being distributed. Siapa yang reseller kau? Siapa wholesaler? Kan? Kau dah bagi tahu wholesaler. Wholesaler, kalau kau tak nak kena permit kau kena tarik, kalau kau tak kena denda 500,000 sebagai contoh, kau beritahu dekat mana kau pergi. Itu accountability. Kau tak payah pun pergi satu-satu. Semua buat satu sistem. Katakan aku ni, kan, YB Viral manufacturing, satu kilang, aku ada aku ada permit. Lepas tu aku jual, aku dah proses, aku jual kepada satu wholesaler, Dayang Kuintan Sdn Bhd. Aku jual kepada Arman Beras Enterprise. Aku dah tulis, okay guys, ini aku dah masuk dalam log system. Saya dah hantar kepada Dayang Kuintan Sdn Bhd 5,000 kilo beras bulan ini. Saya dah hantar dekat Arman 4,000 kilo beras bulan ini. Datuk Dayang Kuintan Sdn Bhd akan masukkan pula dalam sistem. Ini 30 kedai runcit yang saya letak beras. Arman pula kata, ini berapa ramai banyak kedai runcit yang saya letak beras. Engkau punya penguatkuasa hanya perlu pergi ke tempat-tempat tu buat audit. Tak payah setiap tempat. Random kau pergi tengok. Bodoh sangat ke tak boleh fikir? Satu cara, satu method yang kau boleh audit di mana beras supply tu pergi. Nampak tak tuan-tuan dan bos sekalian? As simple as that. Semua kilang-kilang pengeluar beras ini ada permit. Dan kerajaan boleh ditetapkan undang-undang untuk anda mengekalkan permit ataupun untuk elakkan diri anda didenda dan sebagainya. Dan you kena comply dengan apa yang kerajaan mahu. Dalam kes ini, kerajaan boleh saja meminta kilang-kilang beras ini audit balik kat siapa yang kau hantar. Beras-beras engkau ni kau campur dekat wholesaler mana? Bagi aku nama, bagi aku berapa banyak yang kau bagi kat dia. Dan kita pergi dekat wholesaler tersebut. Kau bagi kat syarikat mana? Berapa banyak harga yang kau jual dan sebagainya. Boleh kontrol benda itu. Antara nak dengan tak nak je. Kalau kerajaan ada political will untuk buat benda itu demi rakyat, mereka akan buat tanpa mengemukakan cadangan yang bakal menjerut rakyat selepas ini. Tetapi kalau kerajaan nak ada political will lah. Tetapi setahu saya kerajaan kita ini sekarang ini nampak sangat tunduk dengan kartel, tuan-tuan dan bos sekalian. Dulu duk kata orang, sekarang dia yang paling tunduk pada kartel. Paku dulang, paku sepih, mengata orang dia yang lebih masalahnya. Tetapi itulah dia, tuan-tuan sekalian. Macam kita selalu katakan, kita ini mentimun sebenarnya. Dan ternyata sepanjang 1 tahun 2 bulan, nak masuk setahun 3 bulan dah, pentadbiran kerajaan perpaduan madani ini, makin lama rakyat makin terjerut. Harga barangan bakal naik dan tengah naik pun pada ketika ini. Cukai pun menggila-gila naiknya sampai boleh membunuh industri-industri tempatan kalau dilakukan. Yang ini insyaAllah kita akan highlight selepas ini. Dan macam-macam dari perkara yang semakin lama semakin menyesatkan rakyat. Semakin lama semakin menjerut sebenarnya kehidupan rakyat ini, tuan-tuan dan bos sekalian. Tetapi itulah dia. Kerajaan ini kan kerajaan mereka. Kita boleh bagi cadangan. Kita boleh bagi pandangan kita. Tetapi mereka ini kerajaan. Dan jangan harap mereka dengar cakap kita. Sani Hamzan dah cakap awal benda ni. Dan inilah yang kita akan hadap untuk sekurang-kurangnya 4 tahun lagi, tuan-tuan dan sekalian. Anda sanggup ke? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.